Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوعنا تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والعافية على نية أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن تعليم الدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين يعلمنا تأويل التفسير ويهدينا إلى سواء السبيل حسن الخاتمة عند الموت ولا عمر طويل في طاعة ورسوله مع اللطف والعافية والعافية وأن الله يشفينا ويشفي مرضانا ويعافينا ويعافي مبتلانا ويوفقنا لمن يحب ويرضى من كل سوء ومكروه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الإمام أبي حامد الغزالي وإلى روح سماحة الرسول الإمام الحافظ الدكتور الحاج عبد القادر بن أحمد الفقيه النبي سيدنا مولانا سماحة الرسول الإمام الحافظ المسلم الكتب الدكتور الحاج عبد الله بن عبد القادر الفقيه وإلى روحه كسبنا روح وإلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب بن قطب علي بن إمام الحبشي الحبيب بن قطب عبد الله بن أبي الحداد وإلى روح الإمام قطب عبد الوهاب الشعراني وجميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل الحل والعقد وأهل النور وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمين شيلنا لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقلب الأمور ومصرف الدهور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل المشهور أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المؤلف الإمام قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدار آمين. Berkata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau, ilmu kita, ilmu para salihin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 18 Surat 18 kita tuan-tuan. Pada bab ketiga ada adab berwudu, mengambil air sembahyang. Ada adab berwudu. Apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Selesai istinja, selepas sibuk apa semua, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, gosok gigi, bersihkan mulut. Kerana bersiwak itu, kata Nabi SAW, madharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lis syaitan. Artinya bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan mardatun, keridaan Tuhan. Allah suka redha. Maksudnya apa? Allah bagi pahala banyak. Suka ni maksudnya redha, Allah suka pada kita. Kita ni hidup nak cari redha Allah. Jadi buatlah benda-benda yang Allah redha. Antaranya bersiwak, gosok gigi, mulut sentiasa bersih. Tanda Allah suka, mana tahu Allah suka benda tu. Pahala banyak, macam-macam hadiah Allah bagi orang yang bersiwak. Tu kita nak tahu Allah tu suka tak suka benda tu dari kelebihan. Maka terlalu banyak kelebihan bersiwak. Sampai ulama senaraikan tak kurang 70 kelebihan. Tak kurang.
lebih mungkin. Yang paling penting tuan-tuan, bersiwak tu dia memudahkan untuk mengucap kalimah syahadah ketika meninggal. Itu ada satu ustaz cerita pengalaman dia lah, jaga orang nazak kan. Bila orang hantar kalimah la ilaha illallah tak boleh sebut. Sekali dia ambilkan kayu siwak, basuhkan, dia tanya kan. Lepas tu bila hantar kalimah lancar je, la ilaha illallah, subhanallah. Itu dah disebut dah. Cuma ni kejadian nyata. Di samping kalau wuduk pun Nabi pesan, kalau aku tak nak menyusahkan umat aku akan wajibkan, aku perintahkan. Tapi lah Nabi tak nak menyusahkan kita. Jadi siapa rasa tak susah buatlah. Penting sangat tu. Pahalanya besar sebab sembahyang dengan siwak 70 kali lebih baik daripada 2 rakaat pakai siwak. Kita siwakkan lebih baik daripada 70 rakaat. Jauh bandingan dia pahalanya kan. Lepas tu kayu siwak tu satu lagi. Jadi siwak ni yang pakai apa pun boleh sebenarnya, asal boleh bersihkan mulut, kain ke, ya, kain perca tu, bahkan ujung baju ni pun boleh. Kalau nak gosok, sekadar nak menggosok. Tapi yang sunatnya pakai kayu tu, kayu apa? Kayu panggil, kalau orang Arab kata kayu arak. Dia akar pokok namanya. Di tanah Arab tu ada pokok arak namanya. Kayu tu yang paling bagus. Dia kalau siwak begitu, dalam disebutkan juga antara kelebihannya menggerunkan musuh, menggerunkan syaitan. Syaitan takut tengok kayu siwak tu. Tapi syaratnya kita letak berdiri. Jangan terbaring. Mesti letak berdiri, ya. Jadi kayu siwak ni setiap kali kita lepas pakai, kita sandarkan atau letak dalam gelas. Jadi dia posisinya pasti berdiri. Jangan terbaring. Kalau terbaring dia dah tak ada power. Tapi kalau dia berdiri, syaitan takut. Dan Allah campak kegerunan kepada musuh-musuh Islam. Orang kafir tu hanya dia takut, cuma dia tak cakap lah. Tapi ini disebut oleh para ulama dan pernah dibuktikan oleh beberapa orang. Letak kat dalam poket ke apa kan. Terlalu banyak kelebihan dia tu. Itu maknanya Allah redha. Jadi menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan kepada syaitan. Itu syaitan juga takut. Dan lagi antara hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan lagi ada antara kelebihan siwak itu, solatun bisiwakin afdalu min sab'ina solatan bila siwakin. Sekali sembahyang dengan bersiwak lebih afdal, pahalanya berganda-ganda daripada 70 kali sembahyang daripada tiada bersiwak. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli solah." Sejikalau aku tidak menyusahkan atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Jadi macam-macam untuk dapatkan hadis ni tuan-tuan, ulama kata sampai pakai jari pun tak apalah. Sehingga ada ulama kata kalau kayu tu tak ada, pakai jari pun tak apa. Macam-macam dalam fiqh tu. Ada yang kata kena jari orang, jari sendiri tak sah. Jari orang tu jari kawan lah, atau jari orang rumah kita, pasangan kita kan. Oh, dapat pahala. Kalau jari sendiri tak dapat pahala. Tapi ada juga ulama kata tak apa, jari sendiri pun tak apa. InsyaAllah dapat juga pahala bersiwak gitu. Hebat. Niat ikut sunnah aja. Niat aku nak ikut sunnah, ittiba, aku ikut Nabi. Masa buat tu nawaitul ittiba, saja aku niat nak ikut Nabi itu je. Sudah amalkan. Kalau ini sudah orang tinggal, kita hidupkan, pahalanya besar. Sunnah yang dimatikan, orang semua tinggal, orang semua tak buat, kita buat. Di akhir zaman apatah lagi, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa pegang satu sunnahku di zaman kerosakan umatku, maka baginya 100 pahala mati syahid. 100. Satu orang yang syahid saja hebat dah. Satu orang mati syahid, pahalanya luar biasa. Ini kan salah 100. Jadi apa-apa kita buat yang ikut Nabi SAW, niatkan ikut Nabi, niat ikut sunnah. Nah, pernah Imam Shibli, satu ulama, guru kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu, pergi ke masjid, tertinggal kayu siwak. Orang nak kamat dah, orang nak sembahyang.
Dia dah cemas. Cemas sebab tak dapat buat sunnah yang biasa dia buat. Dia tertinggal kayu tu, kayu siwak tu kan. Tiba-tiba nampak ada satu orang baru beli kayu siwak. Masih belum apa? Belum tu kan. Masih baru. Orang tu, dia bertanya, "Tuan, nak jual tak kayu siwak tuan?" Boleh, tapi jual dengan harga mahal. Tak apa, mahal pun saya beli. Dia beli dengan harga mahal. Katalah biasa orang jual RM1, dia jual RM100 contohnya, atau RM10. Tak ada hal, saya beli. Dia pun digigit, terus pakai. Akhirnya orang tanya, "Kenapa tuan bazir duit? Benda tu boleh dapat RM1 je contohnya kan." Dia jual RM10 pun tuan beli. Tak membazir ke? Aku bukan beli siwak. Aku beli sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi tak ada nilai, tak ternilai. Mahal pun mahal lah. Pahala yang aku dapat kekal sampai akhirat. Duit RM10 kejap dia habis. Kat sini je. Tapi pahala aku buat ni, aku sembahyang ni berganda-ganda. Dan Nabi SAW suka. Allah. Dan sabda baginda Nabi SAW, "Umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktab alayya." Aku telah diperintahkan, aku selalu diperintahkan bersiwak. Dikatakan dalam hadis, "Mazala Jibril yusini bisiwak." Jibril kalau turun mesti ingatkan aku, "Muhammad, dah gosok gigi belum?" Katanya, "Muhammad, dah gosok gigi belum?" "Ya Rasulullah." Mesti. Kalau dulu saya tu macam mak saya lah. Mak saya tu memang kalau bak gigi ni tapi gosok gigi lah, bukan siwak. Daripada kecil dia jaga. Tidur malam dah gosok gigi belum, kerap. Jadi Jibril begitu, selalu tak pernah tak ingatkan aku tentang bersiwak. Sampai kata Nabi, sampai aku Nabi berlawak ke tak tahulah, sampai aku risau tanggal gigi aku ni, asyik kena tanya. Di sini juga sama. Aku selalu diperintahkan bersiwak. Ini Allah selalu memerintahkan aku bersiwak, sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Padahal tak wajib. Tapi punya kerap disuruh tu sampai rasa macam wajib je ni. Tapi tidaklah, mazhab kita tak ada wajib. Ada juga mazhab yang wajib kan. Antara mazhab Imam Daud Al-Zahiri, itu bukan mazhab muktabar lah, itu wajib. Payah kalau ikut tu tuan-tuan. Tapi tak wajib pun kita buat, pahalanya sangat besar. Sunnah muakkad. Sehingga dalam fiqh disebut, hampir setiap waktu, hampir tak ada waktu kita dilarang bersiwak. Hampir tidak ada waktu yang kita dilarang bersiwak. Hampir tidak ada, tapi ada juga lah. Antara yang dilarang masa buang air, janganlah. Sambil-sambil tu kita buang, tu jangan. Yang lain silakan. Masuk rumah, keluar rumah, apa lagi? Kalau boleh setiap masa. Masuk rumah, dan lebih ditekankan ketika bangun tidur, nak tidur jangan nak solat. Atau ketika mulut dah berbau. Ada cara lah tuan-tuan kalau pakai kayu siwak tu kan. Insya-Allah orang begini dapat redha Allah. Matinya mudah mengucap dan sebagainya. Dan ada lagi riwayat mengatakan orang yang istiqamah menggunakan kayu siwak tu, dia tak akan bongkok. Walaupun dia dah tua, besok badan sah. Kita ni makin tua, besok makin bongkok sampai bongkok udang orang kata kan. Na'udzubillah min zalik. Kelebihan siwak, dia melambatkan atau tidak menyebabkan bongkok. Kalau orang tu panjang umur, badannya kan tak banyak lagi lah, gusi dia kuat, fikirannya cerah, ingatannya tajam, 70 pokoknya, tak terhitung. Ada kitab khas, ulama menyenaraikan fadilat siwak, kelebihan siwak, tak kurang 70. Yang terpentingnya itu dia memudahkan melafazkan kalimah syahadah ketika nak mati. Itu yang paling penting. Sebab bila kita nak mati, memang 70,000 syaitan akan kacau kita. 70,000 syaitan kacau kita. Semua akan goda supaya kita jangan mengucap, jangan mati dengan kalimah, jangan mati dengan iman. Dia akan buat macam-macam. Ada riwayat satu kitab saya baca, Asbab Su'il Khatimah. Nama kitab tu Sebab-sebab Su'ul Khatimah. Nama kitab tu tebal ni saya ingat. Sebab-sebab mati tanpa iman.
Di situ direkodkan lah. Padahal sebabnya kemudian kejadian nyata, cerita real. Kejadian nyata direkodkan di situ. Jadi di situ disebut ada satu orang nak meninggal, tak boleh mengucap, lidahnya keras, kemudian pingsan, nazak kan, pingsan. Kemudian saudara balik, tak boleh mengucap, orang tarik tak boleh mengucap, pingsan. Bila dia sedar, ada orang sebab tanya dia kan, kenapa kan? Kau orang baik, kau bukan orang jahat kan? Dia kata, bila aku nak mengucap, aku dengar kau orang hantar kan kalimah tu, tapi bila aku nak ucap, datang malaikat tarik lidah aku. Malaikat tarik lidah aku, tak bagi aku mengucap. Kenapa? Antara dia kata kan, dia kata ini engkau masa hidup kau ganggu kami, kau sakiti kami dengan bau rokokmu. Nak cerita perokok, orang isap rokok kan, mulut busuk. Dia tak tahu, dia tak sedar dia sedang menyakiti malaikat-malaikat keliling ni. Kita ni ada 10, setiap orang Allah bekalkan 10 malaikat hafazah dipanggil. 10 malaikat setiap orang. 10. Ada 2 duduk mulut. Daripada 10 tu ada 2 malaikat di mulut kita, di kiri kanan mulut. Dan malaikat ni paling tak suka dengan bau busuk mulut ataupun tahi gigi tu. Apa makan apa panggil? Tahi gigi lah. Sisa-sisa makanan tu paling malaikat ni tak suka. Itu sebab Nabi sentiasa bersihkan mulut. Nabi hasal tu Nabi nak raikan malaikat-malaikat ni. Jadi Nabi tu masya-Allah, jangan kata orang, malaikat pun Nabi muliakan. Mana tak semua makhluk sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai malaikat ni sakit hati dengan aku dengan ada nampak aku punya apa? Cili lah, apa kacang bayang. Dia ada bersih, tak ada satu tahi gigi pun di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bau tak ada lah. Jadi kau masa hidup kau sakitkan kami dengan bau rokokmu. Ini kami tak akan benarkan kau mengucap kalimah. Itu kata ulama, antara antara bahaya rokok su'ul khatimah, susah nak mengucapkan. Sebaliknya siwak, siapa rajin bersiwak, kelebihannya ialah mudah mengucapkan kalimah itu. Jadi ada sebab orang mati macam tu. Jadi belum lagi syaitan, itu dari malaikat, belum lagi syaitan yang mengganggu. Jadi bila kita guna siwak, ingat, syaitan takut tengok kayu tu. Syaitan takut tengok kayu siwak tu. Sebab bila ada orang nak mati, standby tepi. Kalau kita jaga orang nazak, standby kan, basahkan, sugikan. Pertama syaitan yang datang semua lagi. Sebab antara kelebihan kayu siwak, di sini sebut amas khatatun li syaitan tadi kan. Dia memberi tengok benda tu. Syaitan tak mau tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan benci dia lagi lah. Maka amanlah orang tadi dari su'ul khatimah. Jadi matinya mudah. Dan kemudian katanya lagi, kau ada perintahkan bersuat dengan agama siwak itu diwajibkan ke atasku. Kemudian hendaklah kau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi, sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air. Jadi kalau kita berwuduk, bila air itu jatuh ke tanah, dia akan mercik ke badan kita. So sunnahnya duduk di tempat tinggi. Jadi zaman sekarang ada longkang lah. Sekarang kalau paip wuduk, dia ada longkang dia kan. Jadi air jatuh ke longkang, tak mercik ke kita. So tak timbul lah isu ni. Jadi kalau kita wuduk di atas lantai atau di atas tanah, sunat kita cari tempat tinggi sikit. Batu lah contohnya. Kita naik atas batu, kita cucur air depan kita. So air dia mengecik ke tanah, dia mengecik ke batu, tak ke kita. Itu sunnah untuk jaga kebersihan pakaian kita lah. Kalau kita wuduk, lepas wuduk tengok habis dah mengecik kain kita, dah kotor. Sebab tu nak masuk masjid tak cantik lah. Mungkin suci. Kalau tanah tu tak ada najis, dia suci. Tapi kan kotor. Tak semua kotor tu najis. Kalau tanah tu suci, air wuduk kita suci, mengecik baju kita, tak ada masalah. Tapi kotor. Kotor tu tak bagus lah. Masuk masjid haram, mengotorkan masjid. Dengan lumpur-lumpur tu kita masuk masjid jadi haram. So carilah tempat tinggi. Isunya ialah pastikan bila wuduk, percikan air wuduk yang dari tanah ni, yang jatuh ke tanah, tak mengecik ke badan kita. Itu saja maksudnya. Duduk di tempat yang tinggi sedikit supaya tidak terkena percikan air. Dan baca olehmu ketika itu akan doa,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah lagi Maha mengasihani, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan. Hamazatis syayatin, bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Sebab apa? Bila kita wuduk, memang iblis punya anak buah khas untuk departmen ni. Syaitan tu, kalau tak, iblis tu ada 10 ke 7 ke 8 pokoknya ada departmen khas untuk orang wuduk saja. Ada syaitan khas namanya walhan. Dikatakan mereka ni anak-anak iblis. Anak-anak iblis. Iblis punya anak-anak 10 ke 7, antaranya walhan, dasim. Ada yang khas ganggu rumah tangga orang. Sebab kes rumah tangga ni memang tak heran lah. Mustahil tak ada rumah tangga yang aman. Mustahil. Rumah tangga dia aman. Situ tak ada gaduh. Tak, bohong. Bohong. Sebab iblis punya staf khas. Pegawai khas. Khas bagian ni, departmen rumah tangga orang. Kerja dia ngacau rumah tangga orang. Ada yang jaga, ada yang ngacau pakaian orang. Dasim nama dia. Dasim. Jadi baju-baju yang kita lepas basuh tak lipat, main gantung aja, ataupun dia akan pakai. Dia akan pakai. Jadi kita benda tu bila dia cuma cara alam dia lah kan. Kita tengok okey je, tapi dia akan pakai ke mana dia pakai di alam dia lah. Akhirnya kata ulama, baju tu patut tahan 10 tahun, setahun dah habis. Tempat koyak ke, tak ada berkat. Setan dah pakai, mana ada berkat. Baju kalau berkat 10 tahun tahan. Saya alhamdulillah, baju-baju saya masa bujang semua ada lagi. Ada yang saya masih pakai. Dah lebih 20 tahun, berkat. Sebab kita alhamdulillah lah, buka baca doa, gantung baca bismillah. Nabi pesan, bila kau sudah buka baju, baca doa, kemudian lipat pun baca bismillah. Sebab bila kita bismillahkan baju kita, syaitan tak boleh nak sentuh. Dia nak ambil pakai, alamak, tak boleh. Sebab baju tu berkat, kita je pakai, syaitan tak pakai, berkat. Tanda barang berkat, dia tahan lama. Tanda keberkatan. Sebab kitab ni berkat hampir 1000 tahun. Tanda kitab tu berkat, dia bertahan lama. Sampai hari ni macam ni. Kitab Imam Malik, Muwatta' Imam Malik tu kan. Kitab Muwatta', sampai hari ni orang mengaji. Kitab Muwatta', kitab Bukhari, sampai hari ni orang mengaji. Dah lebih 1000 tahun ni. Imam Bukhari meninggal 254 Hijrah. Sekarang dah 1443. Orang masih baca kitab dia. Maknanya berkat tumbuh. Itu tanda keberkatan. Rumah tangga yang berkat, dia awet, tak cerai. Sampai anak, cucu, cicit sampai mati. Itu berkat. Dia tahan lama. Itu tanda-tanda keberkatan. Jadi baju ada dasim nama dia. Kalau wuduk, orang wuduk je ada staf khas ni. Iblis ni staf, namanya walhan. Jadi tu sebab bila kita wuduk je, standby lah. Nak kena, ada yang nak ganggu ni, ada gangguan sebenarnya. Sedar tak sedar je, pasti ada gangguan. Dia akan walhan, dia akan walhan ni akan tiup was-was kita. Belum kata tu, belum kena tu, isi aku tak kena tu. Putus pun. Ayo juga ni. Bergelin dah habis. Wilayah yang cakap lah, dia punya nak konon nak kata, dia was-was lah. Was-was dua sebab kata ulama. Dua sebab. Pertama, kita jahil, tak ngaji betul-betul bab wuduk ni. Mana ada dalam wuduk kata mesti serata-katanya sampai, kalau boleh cek apa orang sah kan, tak perlu. Cukup rasa saja kan. Rasa dah rasa sudah. Rasa dah rasa sudah cukup. Satu, sebab kurang ilmu. Mengaji dia tahu wuduk kena rata, tapi tak ada sampai kota macam tak kena. Tak perlu.
Kedua, walaupun dia alim, dia tahu dah benda tu, kerana ada syaitan ni kan, ialah sebab ada masalah pada akal dia, psikologi dia. Terlalu sangat, terlalu kata apa, terlalu tapi hebat orang begini, bagus. Dia terlalu warak orang kata. Terlalu warak, terlalu takut kalau wuduknya tak sah. Terlalu, tapi jadi macam melampau lah. Terlalu berhati sangat. Mental lah, ni sebenarnya masalah mental. Perlu berubat. Dan ini berlaku pada ulama besar sekalipun. Ada ulama besar hebat, tapi waswas. Dia kalau wuduk setengah jam dalam tanda. Tapi alim. Ini masalah mental lah sebenarnya. Tinggal guru saya cerita tu kat mana, kat Mekah kat mana. Ada satu ustaz tu, guru tu syekh tu. Dia kalau masuk masjid tengok orang tak pakai selipar masuk kan, dia tak nak masuk masjid tu. Kau cerita tak pakai selipar, kucing berapa ramai, kucing tak pakai selipar kan, banyak masuk masjid. Dia rasa lemak najis dalam masjid, dia tak nak masuk masjid. Sampai kucing tu yang tak pakai selipar berdua orang selamba yang masuk masjid, dia rasa tu najis, tak sah sembahyang aku nanti. Dia bagus, tapi kan jadi menyusahkan. Dalam fiqh tak begitu, segi hukum tak begitu tuan-tuan. Kucing ni tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah kan. Kita takkan nak terajang dia lagi, tak boleh kan. Dia sembahyang dia gesek kan. Dia kadang-kadang tak mana-mana, dah bulu dia tu pun najis sebenarnya. Yang tak boleh dimakan hukumnya najis. Ingat, bulu binatang yang tak boleh dimakan hukumnya najis. Bulu kucing, bulu gimau, bulu monyet, itu semua tak boleh buat sembahyang. Jangan sebelum sembahyang kita main kucing. Sebelum sembahyang kita main kucing, dah. Ada jenis kucing yang tak makan frisky segala, dia bulu je senang tanggal kan. Kejap-kejap melekat kat kita punya telekung, kita punya pakaian kan. Lepas tu kita berselamba, Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Tak, wuduk tak batal cerita pakai tu najis. So jangan pegang kalau sebelum sembahyang. Lepas sembahyang tak apalah, tapi bila kena baju tu kena bersih. Tapi kalau tengah sembahyang dia yang gesek, dia yang sembahyang memang melekat-lekat, itu dimaafkan. Sebab kita panggil dia datang kat kita. Itu Nabi sebut innaha minat tawafin. Kalau itu dimaafkan. Sebab kucing ni memang duduk keliling kamu kan. Mana-mana ada je kucing, kita buang datang balik, buang yang ni datang kucing lain. Tak apalah, bagus. Bagus, kucing ni bagus. Bela kucing bagus, beri makan dia pun pahala. Semua yang kita beri pada dia tu pahala. Bahkan kalau kita kalau ada satu kawan kepada kawan saya jadi kaya sebab kucing tu, cerita betul tak, tapi di kawan saya cerita, biasanya orang biasa-biasa lah, tak kaya mana, tapi dia ada bela kucing, dan dia buat rumah untuk kucing tu cantik. Dia sayang betul kucing, dan setiap kali dia beri makan, dia minta doa kucing dia. Macam orang gila kan. Tak apalah, tengok ya, cakap dia bagi makan, Ceng, kau doakan aku tau, doakan aku naik pangkat, macam-macam dia minta. Doa. Apa sebab dia kata, aku yakin doa binatang ni diterima Allah, dia tak ada dosa kan. Jadi betul. Dan dia melihat perubahan diri dia daripada pangkat rendah naik sampai jadi kaya sekarang. Bila dia kaya, lagi cantik rumah kucing ni buat. Allah. Tapi memang binatang tu punya perasaan kan. Dia mendoa, dia memang berzikir, dia berdoa. Mungkin betul lah apa yang dia yakinkan itu. Tapi memang tak salah tuan-tuan. Kita bela binatang ni memang makhluk yang kita disuruh buat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah wajibkan kita buat baik atas segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk benda mati sekalipun. Atau benda-benda mati, barang-barang, handphone ke, meja ke. Jangan kita buat tak elok. Terajang, orang kata apa, terajang meja, hempas meja. Nampak macam apa masalah kan? Itu memang Nabi telah sebut dalam hadis 40 tu ada sebut innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah wajibkan kita buat baik pada semua benda. Maka di situ Nabi sebut wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah. Kalau kamu nak sembelih binatang, sembelihlah elok.
Jangan binatang orang sebelum lembu dihempuk dia dengan tukul kan. Gelupur lembu tu baru dia sembelih. Ada ustaz banyak. Hati-hati daging-daging lembu. Ada yang karunkan dulu. Dia seksa dulu binatang tu. Jangan kata Nabi, nak sembelih elok-elok. Ada cara dia dalam Islam, ada bab khas dalam fiqh. Cara sembelih binatang yang mana telah dibuktikan oleh saintis-saintis Islam hari ini. Cara sembelihan Islam rupanya langsung tidak menyakitkan binatang. Ini dikaji kan dalam lab apa semua kan. Beza dengan kita asal sembelih atau tak ikut cara Islam tu yang putus ada syarat tunis putus tu. Mereka kaji rupanya paling merehatkan, paling menyantaikan bagi binatang bila disembelih ikut cara Nabi Muhammad SAW. Ini dibuktikan secara saintifik. Dagingnya lebih bagus, sarapnya, darahnya lebih cantik berbanding dengan yang tak ikut cara syariat, tak patuh syariat. Menggelupur, menderita binatang, mati dia memang menderita, sehingga dagingnya tak elok, tak sedap dan cepat basi dan sebagainya. Luar biasa ajaran Nabi SAW. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kau nak bunuh orang sekalipun, bunuh elok-elok. Sebab dalam Islam dihukum bunuh pancung je. Mana ada pelik-pelik, kursi elektrik ke, atas hukum gantung ni pun bukan hukum Islam. Seksa mayat. Orang nak mati kena gantung, menggelupur tak kurang 5 minit katanya. Menggelupur nak pecah ketekaknya. 5 minit biasanya menggelupur, bertarung apa kata kau, sakit macam tu, bau mati. Elektrik sama juga kan, bukan terus mati. Tak tahu apa lama orang mati. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam suruh pancung je, sebab tetap nak bunuh orang apa, ada satu pun rejam. Paling yang tak termasuk dalam bab ni rejam tu bab lain. Sebab ini special case. Rejam ke orang dah kahwin berzina. Allah na'udzubillah min zalik. Ini memang special case. Memang orang kata apa, Islam tak boleh terima. Kau dah kahwin, kau dah ada isteri yang halal, kenapa masih berzina? Cek yang haram. Memang tak boleh terima dan perlu menakutkan orang lain. Tapi dah tak ada dah. Walau bagaimanapun tak senang. Itu cerita betul, itu hukumnya. Dah kahwin, masih berzina, memang undang-undang atas kertasnya ialah rejam sampai mati. Tapi tak wujud pun. Dah lama dah tak wujud. Sebab apa? Nak sabitkan kes tu pun tak senang. Kena ada 4 saksi. Mana nak cari 4 saksi? 4 saksi ni bukan orang biasa, orang soleh-soleh. Orang soleh, orang baik, orang baik-baik. Orang tak pernah maksiat, orang tak pernah tinggal sembahyang, orang soleh-soleh. 4 seorang pun dah payah sama orang. Nak cari 4. So memang tak boleh wujud lah. Jadi hakikatnya tak ada pun. Tapi itu undang-undang dibuat untuk nakutkan kita. Jangan sekali-kali berzina. Apatah lagi dengan isteri orang, apatah lagi dengan suami orang. Sebab pernah berlaku zaman Nabi SAW, Nabi lepas tanam, Nabi kata apa? Siapa berzina dengan isteri orang, pasangan orang, maka atas dia separuh azab kubur umat ini. Separuh azab kubur umat ini. Satu orang punya azab kubur pun kita dah tak boleh bayang. Satu kita punya saja azab, kita seorang punya azab kubur kita tak boleh bayang. Punya dahsyat kalau cuba baca tentang siksa kubur. Apa ada dalam kubur? Himpit, ular segemuk leher unta, panjang sebulan perjalanan. Belit orang tak semayang apa semua kan. Kalau dia punya bisa tu tumbuh atas bumi ni, satu pokok, satu helai rumput pun takkan tumbuh. Punya dahsyat, panas. Bayangkan kalau patuk gitu, menggelegak darah dalam tubuh ni. Tu ular dalam kubur. Apa lagi dalam kubur? Macam-macam. Segala apa yang kita takut atas dunia, itu yang ada dalam kubur. Kalau kat dunia kita takut ular yang akan tunggu kita. Kalau kita takut lipas yang akan tunggu kita. Tapi lipas kubur lah, bukan lipas kat rumah kita tu. Kalau kita takut lipan yang akan tunggu kita. Kalau kita takut apa sajalah. Na'udzubillah min dzalik. Seorang punya azab kubur pun dah tak tahan. Bayangkan separuh umat, separuh manusia ni. Bayangkan, itu azab orang berzina dengan isteri orang atau pasangan orang, suami orang. Hati-hati. Memang luar biasa dunia hukuman dia. Sebab memang sangat-sangat tak patut. Kan? Dah kahwin, dah ada isteri, tapi masih lagi
berzina. Iyadzubillah. Jadi hukumannya bukan sebat. Kalau orang bujang berzina sebat 100, buang daerah setahun. Okeylah tu kan. Sebab ya wajar kau bujang, tapi pun dah dahsyat tu 100 sebatan. Kau dah kahwin tak, hukumannya rejam sampai mati. Tapi nak sabit kes tak mudah. Tadi itulah mesti ada 4 saksi ataupun dia mengaku macam zaman sahabat mengaku. Nabi tengah duduk, ya Rasulullah saya dah berzina ya Rasulullah. Itu pun Nabi buat tak dengar. Nabi buat tak dengar sebab Nabi sayang umatnya kan. Kita kalau tercucuk duri pun Nabi dah susah hati. Baru tercucuk duri ni kan nak baling batu besar-besar ni. Batu rejam tu besar-besar penumbuk ni. Sampai mati. Lagi Nabi tak sampai hati. Tapi ni hukum Tuhan, bukan maunya Nabi, ni maunya Allah. Sebab Nabi kalau boleh Nabi elakkan. Bila dia mengaku, dia datang mengaku. Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu dia mengaku ya Rasulullah saya sudah berzina ya Rasulullah. Nabi betul-betul Nabi buat tak dengar, buat tak layan. Maksud Nabi faham-faham je lah. Kalau aku tak layan tu kau balik je lah. Ni kan maksiat kau seorang-seorang. Dah dia yang taubat. Maksiat kita dengan Tuhan, Allah tu tak kisah. Allah tu pemurah. Kalau kau taubat sungguh-sungguh Allah terima. Tak perlulah sampai aku nak hukum kan. Tapi dia orang warak. Dia takut, ya Allah kalau aku tak dihukum di sini, apa akan dihukum di akhirat. Baik kat sini masih boleh adab. Kalau kat akhirat memang tak teradab lah. Dia datang, ya Rasulullah saya dah berzina ya Rasulullah. Tak adalah ngarut dalam kamu. Nabi buat tak layan. Ya Rasulullah saya dah berzina ya Rasulullah. Alah zina mata kot. Nabi saja ngelak-ngelakkan. Tak nak jadikan kes. Tapi ni dah kukuh sebab dia ngaku. Tak perlu saksi dah, dia ngaku. Dalam Islam kalau tak ada saksi, pengakuan cukup. Tapi Nabi cuba ngelak. Nabi yang cuba ngelak, tak nak sabitkan kes. Sebab Nabi sayang. Dan benda ni maksudnya kalau taubat saja selesai. Taubat sungguh-sungguh sudah. Tutup masa lalu, jangan cerita-cerita kat orang, selesai. Tak wajib kita cerita kat suami kita, saya dulu tak wajib, haram bahkan. Allah dah tutup, jangan dibongkar. Kullu ummati mu'afan kata Nabi SAW. Semua umatku akan diselamatkan, diberi afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mujahir. Apa mujahir? Dia iklankan, dia viralkan maksiat dia. Malam dia buat maksiat, pagi cerita kat orang. Oh aku malam tadi. Allah dah tutup masa kau buat tu. Tak ada siapa pun tahu. Dia boleh cerita kat orang dengan bangganya. Ini orang tak selamat. Ini orang melampau. Jadi benda Allah dah tutup, kenapa kita bongkar? Elok tak ada saksi, kita lantik saksi pula. Cerita kat 10 orang. 10 besok jadi saksi kita. Saksi kejahatan kita. Ini orang tak cerdik. Akhirnya dia dah ngaku, terpaksa lah Nabi hudud dia. Nabi pun rejam dia. Perintahkan sahabat merejam Ma'iz. Dalam keadaan menangis, Nabi rejam. Sahabat-sahabat tadi Nabi tengok, nangis Nabi. Tapi waktu Nabi kata, aku lihat dia telah dibawa ke syurga. Rohnya dibawa Allah ke syurga. Terus dia ada syurga. Satu perempuan sama juga, perempuan mengaku, ya Rasulullah saya sudah benar. Akhirnya Nabi rejam juga. Bila dia rejam, dalam riwayat itu dia tak nangis. Dia konon ke hati kan. Nak kena rejam ni, tak nangis langsung. Bini siapa kan. Nabi terus sound dia. Ibki ya amatullah. Nangislah. Kau nak kena rejam ni, nak mati ni kan. Nangislah. Dia nangis. Nak tunjuk keras kan. Nabi suruh nangis. Kau nak kena rejam ni, nangis. Dia nangis. Yang lain tengok dia nangis, ramai lain nak kira dia nangis. Biasalah kita biasa kadang kita tak sedia pun, tapi tengok orang tu nangis kita pun jadi rasa nak nangis, itu biasa kan. Bila tengok ramai nangis, Nabi pun bersabda, ketahuilah tuan-tuan, berkat tangisan dia tadi, Allah ampun dosa semua yang hadir. Berkat dia nangis kerana takutkan Allah tadi, dia seorang yang nangis rasanya, tapi Allah ampun semua dosa yang hadir. Itu penting menangis, ketakutkan Tuhan. Tak boleh nangis, Nabi suruh menangis. Itu kes zina juga tu. Na'udzubillah min zalik, moga Allah jauhkan. Jadi gitu. Ketika wuduk, kenapa disuruh baca doa ni? Minta perlindungan daripada hamazatis syayatin. Syaitan akan bisik. Minta batu.
Akhirnya kita dah buang air banyak. Bila dah membazir, jadilah kita kawan dia. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Allah kata, sesungguhnya orang mubazir adalah mereka itu ikhwan, saudara mara, adik-beradik setan. Setan dia suka kita membazir. Sebab bila berwuduk dengan air banyak, makruh. Walaupun dari lautan sekalipun. Laut banyak, kita sampai hancur basah macam makruh. Sebab kita dah daftar jadi adik-beradik setan. Padahal setan tu musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Allah suruh buat musuh, kita buat adik-beradik pula, buat kawan pula. Jangan membazir. Maka Nabi mencontohkan, Nabi SAW wuduk tak lebih 1 cupak. Lebih kurang 1 cupak tu, kalau di gram, kalau gram 1 cupak itu 650 gram. Kalau liter berapa 650 gram, setengah kilo lebih. Lebih kurang macam ni lah, lebih kurang tinggi sikit kot, 1 cupak mud 650 gram. Itu air wuduk Nabi SAW. Sikit ratakan, sikit ratakan, kurang sikit ratakan. Macam kita kat Mekah, kita pakai spray. Ingat siapa biasa pergi Mekah, ada dulu, sekarang tak tahu, masa lagi pakai spray. Kita tahu kat Mekah nak pergi tandas jauh kan. Kalau kita tengah tawaf tu terbatal, aduh, nak pergi tandas bercinta kan. So tak payah jauh pergi satu sudut, standby kat dalam beg. Spray. Bila dah berjejer je, kita katakan spray. Bila dah berjejer je, bila air tu mengalir sikit je, kita katakan spray. Itu satu botol biasa, saya biasa buat 5 kali wuduk. Satu botol tu saya buat 5 kali. Punya jimat, ya Allah. Ini betul. Ini setan geramnya. Tak dibuat kawan dia ni. Tak dibuat kawan dia ni. Aduh. Itu sepatutnya. Nabi tu begitu. Wuduk Nabi air banyak tu je. Setiap kali Nabi wuduk paling tinggi banyak tu. Lebih kurang satu cawannya. 600, kalau gram 650 gram. Tak sampai sekilo pun kalau timbang. Punya benci, punya tunjuk musuh. Aku tak akan buat kawan. Kalau nak pakai banyak-banyak, memang setan pula. Bahagia setan. Kita wuduk dia bahagia. Tak betul. Sepatutnya kita wuduk dia sengsara. So wuduk ni luar biasa. Ini perisai gaib sebenarnya. Orang ada wuduk ni, antara kelebihan orang yang sentiasa ada wuduk, batal je wuduk. Bagi wanita jangan. Wanita bila haid kena jaga. Bila haid tak boleh wuduk. Ini cerita kalau tak haid lah. Pastikan kita sudah berwuduk. Antara kelebihan orang yang jaga wuduk, kata Imam Syafi'i, la yulazimul wuduk illa man ruziqal wilayah. Tidaklah melazimi kepada wuduk melainkan orang itu diberikan kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali, boleh jadi wali ni. Sentiasa ada wuduk. Murah rezeki. Kemudian segala musibah akan tertolak. Kalau nak kena aksiden sebab ada wuduk, Allah alihkan. Nabi Musa pernah Allah sound, wahai Musa, kalau kau ditimpa musibah dalam keadaan masa kena tu kau tak ada wuduk, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kita tahu orang tak ada wuduk, dia terdedah kepada musibah. Tapi kalau ada wuduk, insya-Allah musibah nak mari semua Allah alihkan berkat wuduk. Jadi Nabi kata al-wuduk silahul mu'min. Wuduk senjata orang beriman. Di India ada satu ulama, wali saya ingat juga, ketika dia British menjajah memang ditangkap ulama-ulama. Maka ketika dia nak ditangkap oleh tentera British, daripada jauh dah nampak bawa senampang semua, murid-murid dah siap nak jaga dia, nak pagar dia kan, apa semua. Dia tak ya. Tuan guru nak mula tangkap ni, tu tentera British datang nak tangkap tangga. Tak apa dulu, takut, santai, pergi ambil aku cerik isi air, aku nak wuduk. Bukan suruh ambil senapang, bukan suruh ambil meriam, ambil cerik isi air, aku nak wuduk. Macam mana biasa ulama-ulama sana, kalau wuduk dia pakai lota, cerik. Demi tujuan tak nak ambazir, kita pakai paip, sedap, satu baldi habis kan. Masa kita basuh muka, jalan je tu bazir tu. Siapa nak buka tutup, biasa kita buka sampai habis kan. Pada masa kita basuh, kita gosok, air tu tak ada faedah. Itu pembaziran. Sepatutnya buka, tutup.
Buka, tutup. Tapi siapa nak buat? Tak ada orang nak buat kan? Tapi dah ada orang cipta tau pipe tu. Saya pernah tengok. Dia tekan sensor satu. Dia bukan sensor, dia macam ada spring gitu kan. Kita tolak, dia keluar air. Bila kita tepedung, dia tendang, dia automatic lock. Tu bagus. Saya ingat ada jual dah di hardware. Allah alam, tak semua hardware kot. Pipe khas untuk wudu. Memang save air. Itu sunnah. Jadi ulama-ulama kita dulu dia pakai cerik. Isi air dalam cerik. Dia tukar. Betul-betul kita pakai yang kita nak pakai saja. Ini tidak ada pembaziran. Ini bau berkat, ini wudu. Wudu begini yang jadi senjata. Tapi kalau wudu yang penuh pembaziran, wudu yang membahagiakan syaitan, bukan senjata. Senjata makan tuan mungkin. Jadi bila boleh membawa dia pun wudu. Wudu betul-betul lah. Tak ada pembaziran, betul-betul ikut sunnah. Dia pun tunggu askar datang. Askar datang depan rumah, jadi macam ketakutan, tak boleh bertindak. Tak apa dia nampak, akhirnya askar tu lari balik. Allah campak kegerunan di hati askar-askar British tadi. Murid pun terkejut. Haji, sakti guru kita ni kan. Tuan guru bela apa ni? Bukan bela. Kau tak baca hadis ke? Nabi SAW kata al-wudu' silahul mu'min. Wuduk senjata orang beriman. Bila orang nak serang kita cari senjata. Senjata apa yang Nabi ajar? Wuduk. Jadi kita nak keluar rumah, pastikan wuduk. Itulah senjata kita. Sebab bila kita keluar rumah, memang syaitan serbu kita. Bila syaitan dah serbu, tahulah macam-macam hal akan jadi. So jangan bagi dia serbu kita pakai baju besi yang kata pakai aura pelindung Nabawi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wuduk, tapi wuduk yang betul. Wuduk yang tidak ada pembaziran. Cara dia tadi tu. Jangan kalau terpaksa buka pipe, buka kecil-kecil lah. Jangan masuk besar-besar kita buka. Memang puas hati. Kalau buka besar tu puas hati betul. Hati yang puas. Setan pun puas hati juga. Kecil je buka. Seperlunya kita ambil. Itu pun kalau boleh tu lah, buka, tutup balik pakai. Buka lagi, tutup balik. Itu terbaik. Ya Allah. Jadi nama syaitan tu walhan. Dia akan bisikkan kita supaya was-was. Jadi ada orang sampai mati. Satu lemak yang bila dia mandi junub sama juga. Was-was lama dia mandi. Lalas dia akan menyelam. Masuk kalau dalam rumah dia lah, dia ada kolam. Nak puas hati punya was-was macam tak rata dia kalau dia menyelam. Confirm lah kata. Padahal tak ada pun sampai Islam ajar begitu. Tak ada. Dia si setan ni pasal ataupun mental. Kalau tak setan, mental. Akhirnya bila satu musim sejuk tu, dia buat juga akhirnya mati dia. Mati kesejukan. Punya nak layan was-was kan. Tapi itulah, semoga Allah jauhkan dari penyakit was-was. Ini antara doanya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Insyaallah kalau makbul doa ni, kita tak akan diganggu syaitan dan was-was. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Rabbi a'udzubika, kita kena wuduk, baca doa ni dulu, protect diri kita dengan doa. Doa juga senjata kita, doa silahul mukmin. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Basuh tangan sampai pergelangan 3 kali dengan niat nak mengerjakan sunnah wuduk. Ini bukan wuduk lagi, ini belum wuduk faham? Tangan bukan anggota wuduk. Ini sunnah wuduk. Jadi apa kita niat? Nawaitu sunnatal wuduk. Aku niat nak buat sunnah wuduk. Ini sunnah sebelum wuduk, basuh tangan dulu, komo-komo, masuk air hidung. Ini sunnah wuduk, bukan anggota wuduk. Anggota wuduk pertama muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. 4 ni anggota wuduk. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Ini yang anggota yang wajib basuh masa wuduk. Habis tangan, telinga tu sunat. So masa ini belum bermula wuduk. Sebab mula wuduk muka. So niat mesti serentak dengan amal. Itu bahasa kita, niat sesuatu yang serentak dengan amalan. Kita semayang contohnya. Start semayang daripada mana? Takbir. Makanya niat semayang masa takbir, bukan sebelum takbir. Yang usolli fardhu zuhri itu sebelum takbir, itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat itu ke hati.
Jadi bila mulut sebut usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Kalau bahasa lainnya, aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Masa Allahu Akbar, kita ulang balik dalam hati apa kita cakap. Akan lebih membantu kalau kita sebut sebelum takbir. Tapi niat yang sah yang dalam takbir tu, Allah, dalam hati ulang balik, aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Atau aku nak sembahyang zuhur, aku nak sembahyang fardu zuhur. Tu yang paling kurang, paling wajib 3 je. Aku nak atau sahaja aku solat fardu zuhur. 3 perkara kan. Usolli fardhu zuhri, itu je yang wajib ada kat dalam ni. Jadi niat begitu. Wuduk juga bermula masa muka. Jadi masa basuh muka baru kita niat wuduk. Habis masa basuh tangan berniat wuduk, bukan. Niatnya mengerjakan sunnah wuduk. Kalau tak niat, tak dapat pahala, rugi. Dapat cuci tangan lah, dapat tangan bersih je lah. Saya pahala tak dapat. Pahala wuduk. Sebab apa? Perlu pengen pahala. Anggota yang dibasuh, anggota wuduk ini nanti tak akan disentuh api neraka. Itu pahalanya lah. Itu hadiah Allah beri untuk orang wuduk. Apa antara hadiahnya, kau kat dunia wuduk kan, basuh tu, basuh ni. Okey, ada hadiahnya, pahalanya. Pahala tu bahasa Jawa. Bahasa Melayu dia hadiah lah. Itu pun bahasa Arab juga. Apa bahasa Melayu? Ganjarannya lah. Orang putih kata reward. Rewardnya itu, mana-mana anggota wudukmu tak akan disentuh api neraka. Boleh kebayang tak? Ada orang masuk neraka, ada badan yang tak disentuh neraka. Maksudnya apa? Memang tak akan masuk neraka lah. Walaupun sebahagian saja kan. Memang perut tak basuh. Takkan perut je Allah bakar. Yang ni Allah tak bakar. Maknanya kata ulama, dia masuk neraka. Itu bahasa berkias sajalah. Orang selalu berwuduk, insya-Allah tak akan masuk neraka. Tu pahala dia. Jadi niatkanlah. Di samping bila kita berwuduk, semua dosa-dosa anggota yang kita basuh itu akan keluar. Allah basuh ikut air wuduk. Tangan kita banyak dosa kan, Allah. Kita basuh. Ini dalam Imam Al-Ghazali juga mengajarkan doa kat situ. Ya Allah, jaga tanganku dari maksiat. Ya Allah, jaga tanganku dari maksiat. Sambil saya basuh tu doa, ya Allah, jaga tangan aku dari maksiat. Ya Allah, jaga tangan aku dari maksiat. Ya Allah. Dosa-dosa tangan itu Allah basuh. Jadi bila Allah dah basuh di dunia, Allah tak basuh ke akhirat. Nak Allah basuh dunia, nak Allah basuh akhirat. Baik basuh ke akhirat, baik basuh kat dunia, jangan basuh ke akhirat. Kalau kat dunia kita tak doa begitu, atau tak niatkan wuduk, kita hanya basuh je, memang belum terbasuhlah dosa kita. Nanti Allah basuh dengan musibah. Kalau Allah tak basuh dengan cara tadi, air wuduk, atau kita tak basuh dosa tangan dengan guna pakai berzikir, contohnya kan, bila berzikir kita guna tangan kan, maka dosa-dosa tangan Allah ampun dah. Atau bila wuduk kita niatkan sunnah wuduk, maka dosa-dosa tangan Allah ampun dah. Kalau tak, Allah akan ampun juga dengan musibah. Allah kasih penyakit, tengah-tengah potong bawang teri, aduh, contoh kan. Syukur. Jangan maki hamun, cilakanya pisau kan. Pisau pula salahkan jangan. Syukur. Sebab apa? Bila Allah dah bayar, Allah dah kafarah kat dunia. Dia kerak sangat, saya percaya. Banyak betul dosa kau tu je. Kan? Setiap minggu saya kena ni kan. Sedar sikit lah, dosa kau bukan sikit. Bukan Allah marah, Allah sayang lah tu. Sebab kalau Allah tak bayar kat dunia, ada kat akhirat memang tak teradap lah, tak boleh makan Allah daripada Allah di akhirat. Itu keuntungan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat Nabi Muhammad semua tu. Nabi kata umatku Allah sayang. Inna ummati hadhihi marhumah. Sesungguhnya umatku Allah sayang. Laisa azabuha fil akhirah. Azabnya tidak ada di akhirat. Dia jahat macam mana pun, dosa dia banyak, Allah tak akan azab di akhirat. Allah akan secara umum lah, banyak kes akan jadi tak ada umatku diazab di akhirat. Akan jadi banyak kes. Sebab apa? Wa innama azabuha fid dunya. Sebab Allah dahulukan azabnya di dunia. Apa azab di dunia? Macam-macam lah musibah. Al-fitan, kekacauan, kesusahan, segala macam lah masalah musibah ni kan. Penyakit,
Apa lagi, azalazil, gempa bumi, hingga terus musnah harta kita. Itu semua dosa-dosa yang sedang diampun. Banjir kan, itu semua ada dosa yang sedang Allah ampun. Rumah kita baru boleh banjir habis, apa maha habis. Kalau kita faham apa sebenarnya sedang berlaku, Allah syukur, alhamdulillah. Tak ada mengamuk kan, masuk Facebook maki hama YB apa semua kan, tak ada lah. Ini dosa aku ni, banyak dosa aku dulu kan, Allah dah bayar kat dunia ni. Di akhirat santai, terus pergi syurga. Nanti di akhirat terus pergi syurga. Tak ada apa, dosa dah tak ada. Saya banyak dosa. Kau tak ingat rumah apa banjir berapa kali tiap tahun banjir? Kalau kata tiap tahun, tiap hujan banjir contoh kan. Ada setengah daerah tu dulu tiap tahun banjir, lah ni tiap hujan banjir. Dah settle, semua dah clear. Tersengah, Allahu Akbar. Itu untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi masa basuh tangan, niat sahaja aku mengerjakan sunat wuduk, bukan niat wuduk lagi, belum. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Cara je gitu. Gosok-gosok ni apa, barajim apa. Salah-salah kan celah-celah ni gosok je. Tak tahu. Sebelum zaman sanitizing ni, Islam dah ajar lama dah sanitize. Kan? WHO baru nak ajar. Alah, kita lama dah Nabi ajar kan sanitize. Jaga kebersihan tangan kan, kuman-kuman semua dah hilang lama dah. Kemudian apa lagi? Engkau masukkan sebelum basuh kedua tanganmu 3 kali sebelum kau masukkannya ke dalam bejana. Bejana tu kolam lah atau bekas. Kalau kita wuduk dalam kolam masjid atau kolam rumah kita yang tak pakai pipe, zaman dulu memang tak ada pipe, memang semua pakai bejana bekas. Sama ada baldi ataupun kolam. Sebelum nak celup tangan, kita seduk dulu basuh kat luar. Itu adabnya. Tak mana tahu tangan kita najis atau tangan kita kotor, berkuman, bervirus, kita celup dah duduk dalam tu, jangkit ke orang lain pula. Islam lama dah ajar langkah-langkah preventing ni, apa, pencegahan ni kan. Lama dah Islam ajar. Sebelum nak celup tangan, seduk basuh kat luar 3 kali dulu. Dah bersih baru boleh celup-celup. Nak selepas bangun tidur. Dalam hadis, idza bata ahadukum, bila bermalam salah seorang kamu, kemudian bangun pagi, idza stayaqaza ahadukum, bila bangun salah seorang kamu di waktu pagi, maka janganlah dia terus celupkan tangannya dalam bekas, sehingga dia basuh dulu di luar 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Sebab kamu tak tahu, tak ada siapa pun kamu tahu malam-malam tadi kat mana tanganmu pergi. Kalian korek tengah tidur, korek macam celupan kita korek kan tengah tidur, mana kena sedar. Kita bangun pagi terus celup, amboi. Memang tak pasti kan najisnya, tapi kan sebaiknya mungkin sudah najis atau paling tidak memang kotor. Tergaruk, memang tidur tergaruk, memang bersih. Pergi laboratorium lepas garuk tunjuk. Tengok buat teleskop teleskop. Tengok apa ada kat situ. Zurun tengok. Macam ada kat sini. Kita sedap yang garuk kan. Ya macam hama, kutu babi semua. Semua ada kat sini. Tak bersih sebenarnya. Nabi tak cakap lah benda tu, tapi saintis hari ni membuktikan. Masya-Allah. Nabi tahu dah, cuma Nabi takkan cakap. Kalau cakap lagi orang kata Nabi bohong. Orang kafir lagi tergelak kan. Kalau Nabi cerita ilmu sains hari ni kan, Nabi tahu ilmu tu, tapi Nabi suruh basuh je lah. Maka ada satu orang, bila Nabi keluar arahan begitu, dia kata, ngarut lah, aku tahulah mana tangan aku. Orang sombong. Dia sombong dengan Nabi SAW. Nabi cakap ikut je lah. Bangun tidur malam, jangan terus celup tangan ke kolam. Basuh dulu kat luar 3 kali, bersih-bersih baru celup-celup. Sebab kamu, Nabi bagi sebab, Nabi beritahu, sebab kamu tak tahu malam tadi tanganmu di mana. Jadi Nabi cakap begitu, dia ada satu orang gelak. Ngarutlah, aku tahu lah tangan aku. Dengan sombong dia berkata begitu. Apa jadi? Besok hari malam tu dia tidur, besok harinya dia ditemukan mati. Dalam keadaan tangan dia masuk sampai ke dubur, sampai ke siku. Tak tahu apa rupa tuan-tuan. Dalam riwayat hadis begitu. Bala dia mengejek ucapan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dia mengejek ucapan Nabi, jangan memperlekeh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau buat, diam. Apa sunnah pun, janggut, ya. Apa lagi? Siwak tadi, ada orang dia tak mau buat, dia pelekeh pula. Dia ejek, dia persendakan. Oh, bala jangan main. Zaman Nabi cash Allah bagi. Ada satu budak muda, anak muda, dia makan dengan Nabi SAW, makan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Nabi tegur, ya gulam, kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Anak muda, makan pakai tangan kanan. Sebab ini biadab tau. Makan dengan tangan kiri biadab. Rezeki Allah beri, kita guna tangan kiri untuk ambil, itu biadab. Muliakanlah rezeki yang Allah beri dengan guna tangan kanan. Nabi ajar budak ni beradab. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ni anak muda sombong. Dia kata ibu alasan, la astati'. Saya tak boleh lah. Tetap juga dia makan. Saya tak boleh lah ya Rasulullah, tak boleh lah. Sombong, sebab sombong. Tak nak pantang ditegur. Ada jenis orang begitu kan. Serta-merta lumpuh tangan dia. Betul-betul tak boleh, dia kata. Betul-betul lumpuh serta-merta depan Nabi SAW. Na'udzubillah min zalik. Jangan main-main sama sunnah ini. Tak boleh buat, diam. Minta Allah doa, minta Allah bagi kekuatan juga. Jangan sekali persenda atau pelekeh orang buat. Itu baca bila masuk ke dalam air ke tangan itu, Allahumma inni, doa lagi. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Doa masa tangan jugalah. Artinya, ya Allah, aku meminta akan engkau akan tuah, yumun, maimun, dan berkat. Minta tuah dan berkat, minta tangan ni bertuah. Selalu kita buat, satu saat pasti makbul. Doa kalau banyak, memang satu saat akan kabul. Itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam kalau tak salah. Tanda Allah nak beri satu orang itu hajat dia, mulutnya Allah gerakkan untuk selalu minta hajat itu. Tanda Allah nak beri sesuatu hajat orang, Allah gerakkan lidah orang tu untuk selalu minta hajat tu. Mana benda kita selalu minta syukur. Ada orang bosan kan, asyik minta tak dapat, malah ada stop, sayang. Tapi kalau dia tak pernah bosan, mungkin dah 10 tahun dia minta tak dapat, dia masih minta, tunggu, satu saat pasti Allah beri. Itu tanda. Nah, kalau kita selalu minta, ya Allah bagi tuah, bagi yumnah, dan barakah tanganku ini, maka satu saat tangan kita akan jadi bertuah dan berberkat. Tangan kalau punya tuah, tuan-tuan, Masya Allah. Kalau dia berniaga, meletup. Dia buat kuih, baris orang beli. Tangan dia berkat, tak ada tuah. Contoh. Kan ada kita tengok orang belakang kan suka berbaris. Kat Kelebang tu, Kelebang kuih apa nama tu? Keri. Allah. Padahal kalau saya biasa-biasa je rasanya kan, tapi memang special lah kalau banding keri orang lain kan. Tapi orang sanggup baris tu tengah panas tu, subhanallah, kata apa benda kuih keri je pun. Itu nak cerita tangan dia tu mungkin tu pun dah pecah dua tu. Laki bini bergaduh kan. Laki kat mana? Depan ke belakang? Bini pun buat juga. Dua-dua pun baris juga. Subhanallah. Itu berkat. Tangan yang berkat. Contohlah, mungkinlah, Allah alam, kita sangka baik. Jangan kita sangka buruk, mesti bela. Jangan. Kita sangka baik. Kita sangka baik. Tangan dia berkat. Dia sentuh apa pun jadi. Kalau tanam pokok, hidup. Tangan dia tak panas. Ni tanam pokok besok mati lah, panas kan. Ada orang begitu. Dia tanam nanti kita nak yang berkat. Seberkat tangan Nabi itu mungkinlah. Kalau tangan Nabi berkat sungguh. Apa yang disentuh Nabi awet, abadi, langka. Yang disentuh Nabi, tuan-tuan. Ada sahabat Nabi sentuh, dia punya ubun-ubun, Abu Mahdzurah. Sayyidina Abu Mahdzurah. Nabi sentuh ubun-ubunnya, Nabi doa, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Dia masuk Islam sebab tu. Asalnya dia budak muda, suara sedap. Bila orang azan dia ngejek. Bila orang azan dia ngejek. Tapi suara sedap. Nabi perasan. Dia panggil, nak macam ni. Tapi datang, orang panggil datang. Dia budak muda, apa-apa otak muda. Nabi pegang ubun-ubunnya, Nabi doakan barakallahu fiik. Moga Allah bagi berkah. Terus masuk Islam. Dan dia jadi salah seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari masa dia dah tua, dia duduk kat masjid ke kat mana, duduk bersila atas lantai. Dia buka songkok dia. Kelepuk, bergulung.
rambut sampai ke tanah. Yang lain dipotong. Yang tengah ni bergulung rambut sampai ke tanah. Dan yang lain dah putih ni. Yang ni hitam. Macam rambut anak muda, tapi panjang sampai ke tanah, dah tua. Terkejut. Murid-muridnya orang keliling. Syekh, ni rambut boleh jambul apa ni? Dia pun ceritalah. Sejak Nabi sentuh kepala aku tak berani nak potong rambut tu. Sebab sayang semua lah. Nabi dah sentuh kan. Jadi aku biar sampai panjang. Yang lain aku potong. Dan hebatnya yang lain dah beruban. Yang ni kekal hitam. Berkat sentuhan tapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mandi. Nabi pernah mandi dalam tempat mandi lah. Tapi bilik air Nabi bukan macam bilik air kita. Tutup langsir je, langsir pakai guni je kan. Jadi bila tengah-tengah mandi, Nabi tak telanjang, pakai kain apa, tutup aurat. Nabi SAW mandi tutup aurat, pakai kain basahan. Cuma berlenging lah. Bila berlenging pun Nabi ni pemalu orangnya. Tengah-tengah mandi, tiba-tiba Sayyidina Zainab binti Asma binti Umays. Asma binti Umays punya anak Zainab, budak kecil lagi. Dia tak tahu ada orang dalam tu. Budak masih budak. Zainab binti Asma binti Umays nama dia. Dia pun terselak langsir tu. Nabi tengah mandi kat dalam. Terkejut Nabi Muhammad SAW. Malulah orang tengok badan Nabi ni, pemalu. Lebih pemalu dari anak dara, kata periwayatan. Masa tu di tangan Nabi tengah cekur apa? Air dalam kolam. Kerana terkejut, tersimbah muka budak ni, Zainab ni, budak kecil ni. Mencecik Zainab lagi. Allah, selesai cerita. Kata perawi hadis, aku jumpa Zainab di usianya 80 ke 90 tahun. Pokoknya dia usia tua. Dah keriput habis dah ni. Tapi mukanya masih tegang macam anak dara. Bukan botox, bukan. Asli. Dia dah keriput, dia keriput dan dah habis ni. Semua. Tapi mukanya yang Nabi SAW tekan. Tu berkat. Tapak tangan yang berkat tu begitu. Allah, tu berkat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit Nabi sentuh je sembuh. Nabi pegang buat sunnah. Nabi ajar kita, kalau ziarah orang sakit, mana tahu tangan kamu berkat, ziarah orang sakit, pegang tangan dia, baca doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak 7 kali. Kalau tanganmu berkah, doa saja pasti segera sembuh tu orang. Macam Nabi memang orang berkat. Pegang terus baca doa begitu, as'alullahal azim, aku mohon pada Allah yang azim, yang hebat, rabbal arsyil azim, pemilik arasy yang hebat, yang agung, an yashfiyak, agar dia sembuhkan kau. Serta-merta sembuh. Sentuh je sembuh. Allah. Itu berkah tangan Nabi. Kita tuan-tuan, tangan siapa yang berkatnya? Siapa? Tangan ulama, tangan orang soleh, dah payah nak cari. Mak bapak kita. Berkat daripada mak bapak kita. Dalam hadis sebut al-barakah fi akabirikum. Berkat ada pada orang tua kamu. Nenek kita, ataupun siapa orang tua lah kita jumpa, salam cium tangan. Sebab berkat ada pada orang-orang tua kamu, kata Nabi SAW. Dia tangannya dah banyak kali pegang Quran. Kita mungkin baru 10 kali. Dia dah lebih tua, mungkin dah 100 kali dia pegang Quran. So lebih berkat tangannya daripada kita. Kita mungkin pergi haji sentuh Kaabah mungkin baru sekali. Dia dah banyak kali pergi haji sebab dia dah tua kan. Contohnya lah contoh. Pokoknya keberkatan ada pada orang-orang tua kamu. Jadi cari orang tua, cium tangan. Apalagi mak bapak kita. Itu berkat. Jadi kita tu minta, ya Allah, as'alukal yumnah wal barakah. Aku mohon tuah dan keberkatan. Kalau selalu kita minta, satu saat Allah beri. Moga-moga itu kita tak tahu apalah keberkatan yang Allah akan beri kan. Tapi bila bukan macam tu lah. Dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Jangan sampai tangan kita ni bawa suih. Tanah pokok mati. Allah mak kan. Saya cukup takut tu. Kalau ada acara, orang kata perasmian kan, suruh tanam pokok. Cukup takut. Kan viral lepas aku tanam mati lah pokok tu kan. Takut. Tangan kita mungkin panas. Banyak dosa kan. Pokok pun tak nak hidup. Jadi ataupun buat apa pun tak menjadi kan.
Hendaklah kamu berniat untuk mengangkatkan, menghilangkan hadas, dan engkau berniat istibahatus solah, ini membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka, supaya sah wudukmu. Itu ya. Niat kita wuduk istibahatus solah, minta dibolehkan sembahyang. Ini bagi orang yang berpenyakit. Kalau perempuan istihadah, itu niat dia. Dia tak boleh niat wuduk, dia niat untuk istibahatus solah. Jadi kemudian apa lagi tu? Jangan niat ni tak wujud sebelum kamu membasuh wuduk, membasuh muka. Dan basuh muka nanti kena niat lagi niat untuk wuduk pula. Kemudian ambil air satu cebok, satu gayung, dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut. Jadi kumur-kumur betul-betul. Niat nak bersihkan mulut. Jika ada sisa makanan dan sebagainya kan, sehingga sampai ke ujung halkum. Mana sampai gar-gar orang kata bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa. Nah, kalau puasa jangan gitu. Puasa kumur biasa je, takut tertelan. Kalau tertelan kan batal. Kalau sengaja buat begitu, maka engkau perlahankan kumur-kumur kalau sedang puasa. Kumur biasa je lah, tak payah nak gitu. Dan baca olehmu ketika itu doa berkumur apa dia? Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak wa sabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Panjang doa, tak terhafal kita. Tak apalah, tulis kat depan tu, atau tapi kalau lebih air takkan nak tulis. Memang kena hafal lah. Ataupun tengok inti ni, teks apa orang kata, sari doa ni apa? Intisari doa tu, ya Allah, pokoknya masuk komo dalam hati niat, mudahkan aku nak baca kitab-Mu. Ni masalah. Kita ni sejak ada Facebook, sejak ada WhatsApp ni memang dah kurang dah sentuh Quran kan. Kalau tak memang tak ada benda, tak ada kerja, memang cek Quran. Dulu senang kata Quran, sekarang makin payah. Jadi minta Allah mudahkan baca kitab-Mu ya Allah. Bantu aku ya Allah. Tapi kalau Allah sudah bantu, memang boleh. Hari-hari khatam pun boleh. Ulama dulu sampai satu hari 10 kali khatam pun ada. Direkodkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ada yang sampai 8 kali khatam, 10 kali khatam. Ada lagi kata satu ulama, ayahku duduk, kemudian dia ihtibak. Dia angkat kaki dia, diikat, dia ambil selendang dia, dipanggil ini duduk sunnah. Ini satu lagi sunnah mahjurah. Ramai orang dah tak buat, tahu pun tidak. Namanya ihtibak. Kalau nak Google boleh Google. Sunnah ihtibak. Duduk, duduk, angkat dulu lutut, ini selendang, ikat begini. Ikatlah. Sekarang dah ada jual siap begitu. Habwah. Dah siap ikat, dah jadi satu habwah. Jadi kalau kita duduk, biasa orang cek tiang kan. Orang suka cek tiang, nak sandar kan. Tak payah cek tiang. Dah jadi tiang dah. Ini sunnah. Nabi selalu duduk begini. Cuma adalah pembahasan dalam fiqh itu. Hukum duduk begini. Sebab duduk begini memang sedap, boleh rasa nak tidur. Maka jadi makruh kalau dalam majlis ilmu atau khutbah Jumaat. Selain majlis contohnya tak tengah tunggu semayang ke kan. Sunnah duduk begini. Jadi kalau majlis ilmu kita duduk begini, yang akan menyebabkan ngantuk, sedap memang santai, macam sandal. Tak je try, sedap lah. Bagi yang tak ada perut besar lah. Kalau ada perut besar memang mencungap juga ni. Tapi try lah mana boleh kan. Habwah dibagi, ihtibak. Ini kaya disebut habwah. Apa tadi? Duduk begini disebut ihtibak. Sunnah. Bila kita buat, kita nak ikut Nabi, dapat pahala. Jadi ada satu ulama ni kata, ayahku satu hari berihtibak, duduk ihtibak. Kita fahamlah. Mana dia angkatnya, dia ikat. Kemudian dia baca Quran. Tiba-tiba aku dengar minal jannati wan nas. Khatam dah. Berapa lama kita boleh duduk macam ni? Kan? Sejam pun rasa pak sakit dah punggung kan. Boleh bayang makna dalam duduk sekejap itu ayahku khatam satu khatam. Orang dulu, mudahnya dia baca Quran. Khatam Quran tu macam macam apa macam tak tahu. Imam Syafi'i hari-hari khatam Quran. Dengan kesibukan beliau mengarang, mengajar,
berdakwah. Tapi hari-hari khatam Quran. Dan itu semua dalam semayang. Satu semayang khatam. Kalau Ramadan 2 kali, siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i. Allah. Guru saya ni, arwah guru saya Profesor Habib Abdul Allah itu hari-hari khatam Quran. Hari-hari khatam Quran. Ada satu ulama di Iraq pun sama juga. Wiridnya hari-hari khatam Quran. Dia mulanya komak kamik. Kalau jumpa dia tengah komak kamik. Dia biasa duduk depan rumah dia. Tengok orang lalu-lalu, mulut baca. Hafiz Quran. Bila orang lalu, mereka ambil Assalamualaikum warahmatullahi. Sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Akbar. Allah mudahkan. Quran ni Allah luar biasa. Ini wali dah. Kalau ada label kita dia wali, orang boleh khatam selalu. Tapi lah kalau Allah tak bantu memang sakit. Kalau Allah tak bantu nak habiskan semuka pun ngantuk dah. Jadi minta Allah bantu tu. A'inni, tolong aku, bantu aku, permudahkan aku untuk membaca tilawah kitabmu, bekasratil zikr, dan untuk memperbanyak zikir kepada, dan sabbitni bil qawli sabit, kukuhkan aku dengan perkataan yang kukuh, yakni la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikan hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Mantapkan kalimah ini di hati kita. Jangan sampai ada orang boleh rentap ini kalimah dari hati kita, yakni jangan sampai kita dimurtadkan. Waliyazubillah. Jadi biar lidah ni sampai mati akan ucap la ilaha illallah. Doa. Sebab memang su'ul khatimah ni ramai orang akan kena. Daripada 1000 orang seorangnya yang selamat nisbahnya. 1000 orang seorangnya yang akan selamat. Jadi kita minta yang seorang tu kita lah. Doa daripada sekarang supaya di akhir ayat kita juga tetap ucap la ilaha illallah. Di dunia kita mudah ucap la ilaha illallah, sebelum mati pun moga-moga mudah mengucapkan la ilaha illallah. Zikir yang paling mudah, tak perlu gerak bibir, cukup gerak lidah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kena kunci pun, kena orang kata kena apa kancing gigi tadi pun masih boleh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hebat zikir ni. Tanpa perlu menggerakkan rahang, hanya menggerakkan lidah. Zikir yang terhebat. Nabi Musa pernah minta Allah, ya Allah bagi aku zikir khas ya Allah. Baca la ilaha illallah. Komanau ramai orang zikir ni. Baca. Kau tahu kalau la ilaha illallah timbang sebelah daceng, 7 lapis bumi, langit timbang sebelah daceng, berat lagi la ilaha illallah. Hebat la ilaha illallah. Banyaklah kau nak cerita tu, tapi maksudnya tuan-tuan, itu yang dimaksudkan al-qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Minta Allah teguhkan kita dengan ucapan ini dan keyakinan ini, iaitu iman kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Ada soalan? Tapi sebab dia juga jadi kita tak nampak mula dia di mana aturan dia tu yang bersiwak. Yang pakai kayu kalau kita pakai buruh gigi pun pokoknya asasnya ialah mula dari kanan. Asasnya mula dari kanan. Kalau buruh gigi juga sama. Kita gosok sebelah kanan dulu. Mulakan kanan baru bawa ke kiri. Itu sunnahnya. Jangan asal kalau ikut kita kidal memang kita juluk kiri dulu kan. Tak betul. Kita kanan dulu. Kanan dulu, kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau pakai kayu siwak, dia lebih macam angka 8. Angka 8, tu nombor 8. Jadi okey, atas kanan, kemudian bawah kiri. Kemudian kiri atas kan, gitulah kalau gitu kan. Jadi tanya ke bawah, tanya gini. Lepas tu nanti buatlah mana celah-celah belakang apa semua. Lidah juga kalau lidah diberus lintang begitu. Itu bagus. So, lidah juga perlu dibersihkan. Kita dulu tak tahu bila dah belajar ke bila dengar baca, rupanya lidah ni hari ni ada kanser lidah, naudzubillah min zalik. Lidah ni juga rentan
beresiko terdedah dengan macam-macam kuman. So Nabi lama dah ajar bersih kali lidah. Dan sampai ni lidah ni akan mengucapkan la ilaha illallah. Berkat kayu siwak itu kita niat ambil berkat sunnah Nabi ni, ya Allah masa gosok lidah tu mudahkan aku melafazkan syahadah ketika mati. Moga-moga Allah mudahkan. Jadi dekat bilik air tu pastikan ada lah. Benda murah je pun, tapi sekarang dah agak mahal. Dah ramai orang cari. Jadi jangan letak terbaring, letak berdiri dalam bekas ke atau sandarkan ke dinding. Itu bau menakutkan syaitan. Kalau kita baring, syaitan gelak je. Kata ulama gitu. Bagaimana kalau letak begitu dalam bekas? Kena buka ke kalau nak kita tegakkan? Tak perlu, terpulang. Nak tutup boleh, tak tutup pun boleh. Yang penting sebelum pakai kita basuh. Sunnahnya sebelum pakai dibasuh, dibasahkan dulu. Biar kalau tak dia kering kan. Kalau kering kita terus tanya gabak gusi. Basuh bagi dia lembut. Bagi dia ada lagi yang mensyorkan rendam. Bila agak-agak dah kering tu kayu tu kita rendam. Bila rendam dia kembang balik, lepas tu kita letak balik, tegakkan balik. Dia selalu. Yang kedua Ustaz, laki perempuan boleh dah bersiwak Tak kisah, laki perempuan, tua muda, kecil besar. Sunnah ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Bukan laki saja, bukan ustaz-ustaz je, siapa pun. Kayu siwak ni memang sunnah yang semua orang boleh buat. Kalau serban laki je boleh buat kan. Perempuan tak boleh buat, apa lagi. Tapi yang mana boleh buat, laki perempuan buat. Bercelak. Tapi bercelak ni nak tidur Sunnah bercelak nak tidur, baik laki baik perempuan. Bangun tidur bersihkan balik. Nabi SAW bercelak sebelum tidur. Tu untuk menerangkan mata lah. Tapi celak pakai serbuk ismit dipanggil. Serbuk tu bahasa Arabnya ismit. Dia bukan sebarangan celak, bukan celak pensil tu. Celak pensil tak jadi. Dia celak yang sunnah tu yang ada ubat yang akan jadi penerang mata. Namanya ismit. Yang serbuk tu lah, yang serbuk. Dia kita cocok dalam botol, sama. Nak tidur. Sekarang yang pakai pensel tu tak guna. Itu tak jadi. Mungkin ada. Yang pakai besi cocok tu kan. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Ada doanya lah. Nanti insya-Allah mata kita lambat rabun, insya-Allah tak buta, tak kena penyakit. Yang penting niat ikut sunnah. Tapi bukan depan orang tunjuk tak. Masa nak tidur malam, mana bangun pagi dah hilang dah dengan air wuduk. Masa nak wuduk pastikan bersih, tak pakai dah. Sunnah masa. Kalau perempuan ikut suami minta pakailah. Kat dalam rumah. Untuk suami tak apa, dapat pahala. Itu Nabi suka. Ada lagi? Pada orang lain ada 2 soalan yang berkenaan siwak ni. Siwak tu ganti gosok gigi, guna gosok gigi dan Colgate. Jadi boleh Ustaz? Segi pahala sunnah dah dapat. Kalau kita tak guna kayu tu, kita guna beruk gigi, niatkan kalau kita niat ikut untuk sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kelebihan khas pada kayu tu kita tak dapat. Pahala dapat, pahala tu tak dapat. Pahala bersugi tu dapat. Pahala semayang 2 kali apa tadi? 70 lebih baik daripada 70 semayang tu dapat dah. Pahala bersugi dapat, tapi khasiat. Kayu tu, kayu siwak, kayu arak itu ada pada dia yang tak ada pada beruk gigi dan Colgate. Bahkan kalau Colgate tu sendiri sebenarnya ada racun. Tak dia banyak-banyak pakai. Bahkan dia anggap tu jenayah perubatan tu. Kalau siapa rajin baca kan. Sehingga terpaksa disahkan halal oleh JAKIM kan. Tak tahu macam mana dihalalkan. Di samping ada bahan-bahan yang merosak, tapi tak wujud pada kayu. Kayu ni kalau sebenarnya itu diilhamkan dari ini. Mereka kaji fluoride yang ada pada kayu siwak itu, mereka cipta fluoride yang bikinan ini, tapi tak asli, ada bahan kimianya. Ada penyedapnya pun semua kan. Tapi ya tak salah, boleh silakan. Tapi jangan tinggal yang ni. Kita punya kaedah al-muhafazah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau yang baru ni lebih power, lebih baik, boleh membersihkan. Memang kalau kayu ni mungkin tak sewangi kita rasa pakai Colgate. Tak apa pakai Colgate. Pakai apa? Pakai ubat gigi dengan berus.
Tapi jangan tinggalkan yang ni. Tetap mesti ada dalam bilik air kita, Yang lama jangan tinggal. Yang baru tak? Ambil yang baru, jangan buang yang lama kan. Faham tu? Jangan yang dah ada yang baru, yang lama kita buang. Allah. Sedangkan yang lama tu lebih berkat, lebih hebat dan lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dah tak tahu mirip siapa ni. Itu maksudnya. Tapi walaupun pakai ni tetap dapat sunnah. Bahkan tetap kata ulama pakai jari saja pun dah dapat sunnah bersiwak. Contoh kita semua tak ada, kat bilik air semua tak ada kan. Ada jari. Puasa pakai jari. Niat ikut sunnah dapat pahala bersiwak. Tapi itulah khasiat. Khasiat tertentu yang ada pada kayu itu tak ada pada bulu gigi. Ada. Ustaz yang berkenaan bulu putih tadi. Jadi bagaimana jika dia bekerja di klinik haiwan, jadi bajunya melekat bulu putih. Jadi mungkin maksud dia adakah kena tukar pakaian lain tu bermaksud mungkin dia nak solat tu? Yes. Sebaiknya gitulah. Cuma kalau dah darurat, dah kata tak boleh nak elak, dimaafkan biasanya. Tapi benda boleh adjust kan. Tak kala tak boleh bawa baju spare. Kan. Miskin sangat saya tak tahulah kalau di satu lay je baju ada. Itu dimaaf. Kalau kan apa memang dimaafkan. Bila kalau dah tak boleh nak elak, dimaafkan. Memang kerja dia bergulungan dengan bulu kucing. Memang dah tu pula dia memang orang miskin, tak ada baju spare. Itu je baju dia ada, sembahyang jelah, dimaafkan. Pada keadaan dia. Tapi kalau dia boleh ikhtiar baju spare, nak sembahyang tukar baju lain, itu yang sepatutnya. Dia mampu buat. Tapi bagi orang yang tak mampu, tak dimaafkan tu dah. Sebab dah dipanggil apa, umumul balwa. Dalam fiqh tu disebut umumul balwa, tak boleh nak elak. Benda tak boleh nak elak, dimaafkan. Dan Islam begitu. Benda tak boleh nak elak, dimaafkan. Habis. Semoga Allah berkati. Allah beri taufik pada kita untuk dapat amal benda-benda kecil-kecil. Kita panggil remeh-temeh, tak. Bukan remeh, bukan temeh, ini besar. Sebab yang buat ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah beri taufik kita dapat amal dan sebarkan. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.